Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar Limanyon. Okay, hari ini cikgu akan sambung bab 6 berkaitan dengan teknologi makanan dan penghasilan makanan. Sebelum ni cikgu ada terangkan tentang bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Bahan yang ditambah ke dalam makanan untuk memproses makanan. Yang ni kita recall balik lah. Antaranya ialah bahan awet. Kita ada pewarna makanan untuk bagi makanan lebih menarik. Bahan awet untuk bunuh bakteria dan bagi makanan tu lebih tahan lama. Kita ada peluntur untuk memutihkan makanan. Nak nampak dia bersih. Contoh gula dan tepung. Kita ada perisa untuk tambah rasa makanan. Penstabil mengekalkan tekstur makanan. Dan kita ada pemanis. Dan akhir sekali kita ada pengemulsi untuk mengelakkan lemak dan air daripada terpisah. Utamanya makanan seperti coklat dan juga aiskrim. Berikut ialah senarai-senarai termasuklah juga pengantioksida nak elakkan daripada makanan teroksida. So ini semua cikgu dah terangkan semasa kelas yang lalu. Pada hari ini kita akan tengok pula bagaimanakah teknologi yang digunakan untuk memproses dan membungkus makanan. Ada 9 teknologi di sini. Kita tengok satu persatu. Kita ada penyejuk bekuan, pempasturan, pendehidratan, pembungkusan vacuum, penyinaran, pensterilan, kering beku, pengetinan dan pendinginan. Kita ada 9 teknologi yang digunakan. Kita tengok yang pertama dulu. Proses penyejuk bekuan. Bagaimanakah kaedah ini digunakan untuk memproses makanan? Melalui kaedah di mana makanan disejukkan pada suhu negatif 18 degree Celsius dan ke bawah. Dia sejuk beku lah dekat frozen punya. So kelebihan untuk proses ini dapat menghentikan tindakan enzim. Tindakan enzim dalam makanan, di mana makanan akan dapat disimpan dengan lebih lama. Kekurangannya pula untuk kaedah ini atau proses ini, dia tidak membunuh bakteria. Tidak membunuh bakteria, tapi hanya melambatkan pembiakan bakteria sahaja. Di mana pada keadaan suhu negatif 18 degree Celsius dan ke bawah, bakteria tidak akan aktif. Kita hanya melambatkan pembiakan bakteria sahaja. Tidak membunuh bakteria tersebut dan tidak mensteril makanan itu. Apa contoh makanan yang diproses menggunakan kaedah ini? Kita ada daging atau ikan import dan juga makanan laut. Seterusnya, teknologi yang kedua, kaedah kedua ialah melalui pendinginan. Yang ini dekat bahagian peti sejuk. Peti sejuk yang biasa di mana makanan disejukkan pada suhu 0 hingga 10 degree Celsius dalam peti sejuk. Kelebihan kat sini sama juga seperti penyejuk bekuan tadi. Cuma yang ini tidak beku lah, kita sejukkan sahaja. Di mana mikroorganisma tidak aktif. Kerana aktiviti metabolisme diperlahankan. Dan kelebihan yang lain ialah dapat mengekalkan rasa dan nutrien makanan itu. Contoh makanan yang kita boleh proses melalui pendinginan ialah dalam peti sejuk awak boleh simpan sayur-sayuran dan juga buah-buahan supaya lebih segar, lebih tahan lama. Kekurangannya ialah tidak dapat mensterilkan makanan dan makanan tidak tahan lama dalam tempoh yang lebih panjang. Contoh sayur-sayuran, kita hanya panjangkan sedikit sahaja masa untuk simpan dalam peti sejuk. Jika dibiarkan terlalu lama, sayur-sayuran tersebut atau buah-buahan sebenarnya boleh rosak. Dan yang ketiga ialah pengetinan. Di mana biasanya makanan yang terlibat ialah makanan yang diletakkan di dalam tin. Kaedahnya untuk proses pengetinan ni, makanan itu akan dipanaskan pada suhu 116 hingga 121.
degree Celsius pada tekanan tinggi selama lebih kurang 20 minit. Kenapa kita nak kena panaskan? Untuk singkirkan udara. Nak bagi dia kering sebelum dimasukkan ke dalam tin. Sebelum kita packaging dia ke dalam tin. Kelebihan untuk proses ini, teknologi ini ialah makanan dapat disimpan lama, dapat memusnahkan enzim dalam makanan tersebut dan menyingkirkan oksida atau mengelakkan berlakunya pengoksidaan. Dan dekat sini sebenarnya makanan disterilkan kerana telah dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Walau bagaimanapun, dari segi kekurangan pula, apa yang berlaku ialah rasa, nutrien dan warna makanan tersebut akan rosak. Dan makanan akan terurai dengan cepat apabila terdedah kepada udara. Maknanya bila kita buka tin ini, makanan akan cepat rosak. Maknanya kena habiskan. Sepatutnya kena habiskan. Kita ada contoh ikan sardin, tuna ataupun buah-buahan dalam tin. Seterusnya kita ada pempasturan. Di mana kaedah ini makanan dipanaskan untuk musnahkan mikroorganisma tanpa didihkannya. Panaskan, kita ada dua pilihan. Teknologi ini menggunakan dua pilihan. Kalau suhu yang digunakan untuk panaskan ialah 63 degree Celsius, masa dipanaskan itu perlulah 30 minit. Ataupun kalau dipanaskan pada suhu 72 degree Celsius, masa ialah 15 minit. Dan selepas dipanaskan tanpa didihkan, terus disejukkan dengan segera. Kekurangan untuk teknologi ini, ia membunuh bakteria seperti patogen dan bakteria kulat. Contoh bakteria kulat, tapi tidak musnahkan dia punya spora. Spora dia tidak musnahkan, di mana makanan ini sebenarnya tidak tahan lama. Dari segi kelebihan, nutrien dan rasa dapat dikekalkan. Dengan syarat, makanan ini perlu disimpan pada suhu 4 degree Celsius. Kita ada contoh susu segar, fresh milk. Fresh milk, biasa kebanyakannya yang simpan dalam kotak adalah melalui kaedah pempasturan. Sebelum dimasukkan. Dan kita ada jus buah-buahan juga. Kaedah seterusnya ialah pendehidratan. Ini di mana melalui proses penyingkiran air. Pendehidratan ni dihidrat. Dihidrat maknanya kita buang air, singkirkan air daripada makanan. Bagaimana? Melalui haba dan udara panas. Contoh, masukkan dalam ketuhar ataupun dijemur di bawah sinaran matahari. Kelebihan di sini, garam dan gula ditambah biasanya untuk pastikan makanan itu dapat disimpan lebih lama. Dan keadaan kering sebenarnya menyebabkan semua mikroorganisma tidak boleh akan dibunuhlah dalam keadaan kering, dia tidak boleh hidup dan menghentikan tindakan enzim. Dari segi kekurangan, nutrien, rasa dan warna akan berubah. Contoh kita ada makanan laut seperti ikan kering. Kita ada buah-buahan yang telah dikeringkan seperti kismis. Kismis. Seterusnya kita ada proses pembungkusan vacuum. Vacuum packaging. Di sini kaedah yang digunakan ialah kita buang udara. Kita singkirkan udara dengan cepat dalam keadaan vacuum dan tekanan rendah. Biasanya daripada makanan yang dibungkus dalam bekas ataupun beg plastik. Kelebihan di sini, makanan dapat simpan lebih lama dan makanan itu akan dapat dielakkan daripada teroksida kerana telah tidak terdedah kepada udara. Kita ada contoh kacang tanah, susu tepung dan juga beras. Walau bagaimanapun, untuk proses ini kekurangannya ialah dia tidak mensterilkan makanan. Tidak mensterilkan makanan. Seterusnya kita ada proses penyinaran. Penyinaran ni apa? Kaedah di mana mikroorganisma pada makanan dibunuh. Kita guna sinaran. Ada pilihan. Sinaran radioaktif seperti cobalt 60 dan cesium 137. Kita guna juga sinar gamma atau sinar X.
kelebihan proses ini? Okey, dapat musnahkan bakteria, kulat dan serangga dalam makanan. Dan untuk makanan tertentu, dapat elakkan berlakunya percambahan. Percambahan maknanya tumbuh balik. Dia akan, contohlah kita ada bawang. Bawang. Okey, bawang besar. Okey, kita melakukan proses penyinaran. So, kat sini bawang ini tidak akan mengalami proses pencambahan. Di mana dia punya pucuk akan tumbuh dekat bahagian atas. Nak elakkan. Kita ada buah-buahan seperti mangga, halia, rempah ratus dan ubi kentang. Okey, apa kurangnya proses ini? Okey, di sini untuk sinaran gamma kita susah nak kawal. Dos dia kita susahkan nak kawal. Dan apa yang berlaku sebenarnya, vitamin akan mudah rosak. Dalam makanan tersebut akan mudah rosak. Okey. Kaedah yang ke-8, kita ada kaedah pensterilan ataupun rawatan UHT. UHT ni ialah ultra high temperature. Kita guna ultra high temperature. Kebanyakan produk yang melalui proses pensterilan ni adalah produk tenusu lah. Seperti contoh susu UHT. Di mana kaedah ini disediakan dengan kita panaskan susu tersebut, produk susu tersebut, tidak kurang daripada 135 degree Celsius dan masa dalam tidak kurang daripada 2 saat dan kemudian disterilkan dalam bekas kedap udara. Kelebihannya, kat sini boleh membunuh mikroorganisma dan sporanya. Dan susu akan tahan lebih lama selagi bekasnya tidak dibuka. Tetapi kat sini kekurangannya ialah tidak dapat kekalkan dia punya rasa dan nutrien asal dalam produk ini. Kita ada contoh santan kotak dan susu kotak. Dan akhir sekali kita ada proses kering beku. Kering beku. Proses kering beku ni macam mana? Kat sini kita keringkan dulu makanan itu dengan menyikirkan air. Dan dalam keadaan sejuk beku. Semasa pengeringan tu makanan itu dalam keadaan sejuk beku. So kelebihan di sini ialah dapat mengekalkan warna, rasa dan nutrien dan juga tahan lama. Contoh kita ada serbuk kopi segera dan buah-buahan. Buah-buahan yang telah dikeringkan dan dibekukan seperti strawberry. Dari segi kekurangan, kaedah ini tidak mensterilkan makanan dan dia mengambil masa yang lebih lama untuk memproses makanan tersebut. Jadi untuk hari ini, ada 9 teknologi pemprosesan makanan yang digunakan. Jadi saya nak awak buat latihan dalam buku Sains Proses Skill. Itu 6.2 tentang teknologi dan proses makanan ini. Dan awak ambil gambar, hantar ke dalam GC. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih.